Memulakan pagi anda pada hari ini, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia di saluran berita ATM TV1 dan penseriman secara dalam talian. Minggu ini adalah minggu dan juga musim cuti sekolah. Jadi kita berikan gambaran dan juga mengucapkan agar selamat bercuti kepada mereka yang sedang menjalani dan juga sedang bercuti bersama keluarga dan sebagainya. Pagi ini anda bersama saya, Ismail Adnan. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Teruskan bersama dengan kami sehingga jam 11 pagi. Tapi apa-apa pun sebelum kita memulakan sebarang perbincangan topik hari ini, kita nak ucapkan tahniah kepada pasukan bola sepak kita iaitu Harimau Malaya yang berjaya membaham Turkmenistan semalam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita berjaya untuk menamatkan setakat ini saingan antara Malaysia dan juga Turkmenistan dengan sepakan ataupun gol pertama disumbangkan oleh Safawi Rashid. Dan untuk pemburuan bagi tiket kelayakan ke Piala Malaysia, Malaysia hanya memerlukan 4 lagi mata daripada misi 7 mata untuk memastikan agar berjaya menempah tiket kelayakan ke Piala Asia 2023. Sekalipun berbeza 20 anak tangga, negara masih lagi membuktikan ranking bukanlah segalanya dengan persembahan yang lebih kemas, dan juga persembahan semalam dilihat adalah antara persembahan yang cukup menarik untuk menentang Turkmenistan dalam mengungguli kumpulan E mengatasi Bahrain dengan jumlah jaringan, dan tepat dengan julukan Harimau Malaya, skuad kebangsaan bermula garang dengan tidak membenarkan Turkmenistan memegang bola dan menguji gawang gol pelawat seawal minit ke-4 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Tahniah kita ucapkan, walaupun di atas kertas Turkmenistan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut rankingnya, tapi kita berjaya membenamkan Turkmenistan, dan ini merupakan antara perkara yang dilaksanakan oleh jurulatih Harimau Malaya iaitu Kim Pan-gon. Jadi tahniah kita ucapkan setakat ini, setelah Kim Pan-gon berada dalam Harimau Malaya, skuad Harimau Malaya kita, semua perlawanan yang berlangsung sebelum ini menghasilkan kemenangan. Jadi kita harapkan momentum ini dapat diteruskan dan juga insya-Allah kita akan melihat lebih banyak sinar yang lebih cerah selepas ini. Alhamdulillah. Daripada cerita ke bola sepak tadi, kita beralih kepada bagaimana ini kita gambarkan tentang pembukaan sempadan di negara-negara di peringkat global dan juga antarabangsa. Kita sedia maklum pada 1 Mei lalu Malaysia telah pun membuka persempadanan tanpa proses kuarantin kepada pengembara-pengembara luar negara, dan kali ini juga walaupun sedikit terlewat, tetapi negara Jepun sudah pun mula membuka persempadanan mereka kepada pengembara luar negara tanpa melalui proses kuarantin yang ketat seperti mana negara-negara sebelum ini, yang mana masih lagi pengunjung diwajibkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga menghindari COVID-19. Ini yang dinyatakan di kawasan Tokyo ataupun kerajaan Tokyo dan juga di Kyoto. Pengembara luar negara dibenarkan untuk memasuki Jepun, namun pematuhan kepada SOP COVID-19 masih perlu dipatuhi. Dan susulan pembukaan semula pintu masuk antarabangsa, fasa pertama pembukaan semula bermula esok pada 10 Jun. Okey, diam tak diam rupanya Jepun baru saja buka sempadan mereka secara meluas, tapi walau bagaimanapun untuk anda yang mungkin merancang untuk melancong ke Jepun, anda perlu melalui pelbagai prosedur ataupun SOP COVID-19 yang masih lagi terpakai di sana. Okey, baik. Seterusnya juga kita nak membawa sedikit berkenaan tentang ini dia perkongsian. Kalau boleh kita gambarkan bersama dengan anda juga, sudah pastinya RUU anti lompat parti ataupun rang undang-undang anti lompat parti juga adalah sesuatu perkara yang sudah pun dibahaskan ataupun dibincangkan dalam satu tempoh yang lama. Jadi ini perkara yang penting untuk kita melihatkan bagaimana pembentangannya itu di Parlimen mendapat respon yang positif daripada ahli-ahli Parlimen, khususnya daripada kesemua ahli-ahli Parlimen. Pindaan perlembagaan bentang RUU anti lompat parti ambil kira semua pandangan. Seperti mana yang dinyatakan di bawah pindaan rang undang-undang anti perlembagaan pindaan nombor 3 2022, Isnin yang akan berlaku pada Isnin membolehkan sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan dikenakan terhadap ahli Parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri. Ini akan berlangsung pada Julai nanti. Okey, juga hari ini kita nak kongsi kepada anda berkenaan dengan pameran 5. Alhamdulillah untuk mereka yang meminati pameran ini, berita baik untuk anda semua. Ini akan kembali pada tahun hadapan dan pastinya Langkawi seperti biasa akan menjadi tuan rumah untuk 5 bagi tahun 2023. Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Menteri Pertahanan
Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, di mana perkara itu turut juga disaksikan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong. Itu antara perkara yang diumumkanlah berkenaan dalam Majlis Pra-Pelancaran 5 2023. InsyaAllah acara Dwi Tahunan itu akan mendapat satu gambaran dan juga akan mendapat suatu liputan yang menyeluruh untuk kita gambarkan bagaimanakah 5 pada kali ini akan dapat dilaksanakan dengan jaya. Ini apabila kali terakhir dia diadakan pada tahun 2019 disebabkan oleh pandemik COVID-19, tertunda sejak tahun 2021 dan keputusan untuk mengadakannya itu mendapat anjuran dan juga mendapat pandangan daripada pelbagai pihak untuk penganjuran kali ini. Sedikit berkenaan tentang rawatan Paxlovid, ini merupakan rawatan antiviral diperluas ke fasiliti kesihatan swasta seperti yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum ini, ubat rawatan Paxlovid keluaran Pfizer hanya digunakan di fasiliti kesihatan kerajaan atau fasiliti kesihatan awam untuk mereka yang hanya berada dalam kategori 4 dan 5. Tapi selepas itu ini diperluaskan untuk kategori 1 hingga 3 dan kemudian sekarang ini fasa seterusnya diperluaskan pula ke fasiliti kesihatan swasta. Jadi selepas ini kalau anda menerima preskripsi ubat Paxlovid ini, sila guna mengikut arahan yang dikeluarkan oleh doktor-doktor yang merawat anda semua. Ya, antara kesan rawatan ini terbukti untuk mengurangkan kesan teruk jangkitan dan kadar kematian pesakit COVID-19 bagi memastikan akses lebih baik kepada pesakit. Rawatan menggunakan ubat Paxlovid ini akan diperluaskan dan juga ini akan diperluaskan kepada fasiliti kesihatan swasta sama ada hospital ataupun klinik kesihatan swasta yang berdaftar untuk memberikan preskripsi kepada Paxlovid ini. Kita nak berehat seketika, Syu. Ini antara gambaran utama kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini. Banyak lagi perkongsian menarik kita akan bawa bersama dengan anda selama 3 jam. Jangan ke mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ya.